Sihat kan? Nak makan kuih raya? Banyak makan kuih raya. Sambil mendengar kelas ni makan kuih raya ya. Boleh je, tak ada masalah. Baik, hari ni kita akan melihat ya penyerahan Sabah ya. Tiba-tiba batuk lah pula. Okey, hari ini kita akan melihat ya penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Okey. Okey. Nampak ke sharing? Amirah, nampak tak sharing? Nampak. Okey, thank you. Okey, jadi kita lihat tajuk kita pada pagi ini iaitu tajuk ber-4.6 dari buku teks muka surat. Saya cari buku teks saya mana. Muka surat berapa? Siapa dah buka? 114. Satu empat ya. Okey. Jadi kita lihat ya selepas kekalahan Jepun ya seperti mana di tanah Melayu, British telah memperkenalkan British Military Administration di Sabah juga ya. Dan Kota Kinabalu ini bebas daripada kawalan Jepun pada 28 September 1945 dan BMA yang diperkenalkan di Sabah itu diletakkan di bawah CFC Makaski. Okey. Dan BMA yang diperkenalkan di Sabah ini bertujuan mengembalikan keamanan dan ketenteraman negeri. Okey. Jadi kita lihat di sini, ini adalah gambar di mana tentera BMA bersama-sama dengan kanak-kanak di Kudat, Sabah. Dan gambar yang kedua adalah tentera BMA di Pulau Labuan ya. Gambar boleh juga dilihat daripada buku teks muka surat 114. Baik, faktor penyerahan Sabah kepada British ya, ada 3 sebab mengapa penyerahan itu dibuat ya. Sebelum pada itu kita lihat syarikat Borneo Utara British telah membuat satu perjanjian dengan kerajaan British pada 26 Jun 1946 ya, di mana pada masa itu Sabah menjadi tanah jajahan British dan ditakbir oleh Guvernor yang bertindak sebagai ketua kerajaan. Okey, dan Gubernur British yang pertama di Sabah adalah Sir Edward Twining. Okey. Jadi mengapakah Sabah ini perlu diserahkan kepada British? Sebab yang pertama adalah untuk memenuhi kepentingan British. Yang kedua adalah meneruskan dasar British dalam hubungan. Dan yang ketiganya adalah masalah keuangan SBUB. Ya, Syarikat Borneo Utara British. Kita lihat dengan terperinci ya sebab penyerahan. Sebab yang pertama tadi ialah memenuhi kepentingan British. Pada masa ini kita lihat ya, British terpaksa memberi kemerdekaan kepada tanah jajahannya seperti Sri Lanka, India dan Burma. Okey. Dan apabila tanah jajahan ini diberikan kemerdekaan, maka British seolah-olah kehilangan sumber bahan mentah dan juga pasaran. Jadi untuk menampung kehilangan sumber bahan mentah dan pasaran, maka British menganggap dengan memperoleh Sabah, dia dapat menggantikan kehilangan tersebut. Itu sebab yang pertama. Jadi dia hendak cover up lah ya bahan mentah yang dia kehilangan apabila dia beri kemerdekaan kepada
Sri Lanka ya. Dulu kita panggil Ceylon, sekarang dah panggil Sri Lanka lah ya. Dulu kita panggil Burma, sekarang kita panggil Myanmar. Ni awak dah belajar dalam bab 2. Okey, meneruskan dasar British dalam hubungan luar. Jadi memangnya semasa Sabah ini diperintah oleh SBUB, kita dapati ya Sabah ini dari segi hubungan luar negeri dan pertahanan Sabah itu telah diuruskan oleh British. Ya, walaupun ya, semasa SBUB memerintah Sabah. Jadi dengan mengambil alih Sabah daripada SBUB, British dapat meneruskan terus menguasai hubungan luar negeri dan pertahanan Sabah. Okey. Masalah yang ketiga ialah masalah keuangan. Ya, sebelum Jepun meninggalkan Sabah ya, Jepun telah memusnahkan Jesselton, Kudat dan Sandakan. Jadi kerosakan yang ditinggalkan oleh Jepun ini memerlukan kos yang tinggi ya untuk membaiki kerosakan tersebut. Maka SBUB tidak mampulah ya untuk menampung kos tersebut. Maka SBUB lebih rela menyerahkan kerja-kerja untuk memulihkan semula Sabah ini kepada British. Okey, jadi sebab pertama kepentingan British sendiri ya. Dua, nak meneruskan dasar dia, memang dasar dia menguasai hubungan luar tu. Ya, dan dalam sebab yang ketiga adalah kerana masalah kewangan. Okey, boleh anda lihat ya, gambar pertama ini bandar Sandakan sebelum dibom oleh tentera Jepun ya. Ini bandar selepas dibom oleh tentera Jepun. Ya, bandar yang sama. Okey. Jawab soalan pagi seorang. Azuri, jawab nombor 1. Azurin. Ya Azurin, apa jawapan yang pertama tu? C. C. Hai, aku jawab dulu. Okey, jawapan yang pertama C. Kalau salah kita otak. Okey, baik. Sabah telah berjaya menguasai Sabah setelah Jepun menyerah kalah. Siapakah yang menguasai Sabah? Ini saya dah kata tadi, British Military Administration. Okey, Lian Ching, siapa nama Gubernur yang pertama di Sabah tu di bawah BMA? Apa nama Gubernur British yang pertama di Sabah? Nanti. Sir Edward Twining. Sir Edward Twining. Okey, tengok soalan yang kedua. Bagus. Sufi, apa dia jawapan? Manakah faktor penyerahan Sabah kepada British? Cikgu sebut tadi ada 3 faktor semua. Ya? Okey, apa jawapan Sufi? Sufi ada kan? Cikgu Sufi tak ada. Tadi saya nampak dia ada. Saya tik kehadiran dia. Dia dah keluar dah tu. Saya cek semula. Ni budak-budak ni tabur je. Tadi saya nampak dia ada. Saya tik kehadiran. Ya, sini. So, kita ada 12 orang. Sini. Okey, Batrisya lah jawab.
D. Ya. Donkey. C. D. D. Donkey. Donkey. Ya. C tak betul ke? Dia tanya awak, C tak betul ke? Kenapa awak tidak ada ke? Ada 2 jawapan yang betul. Kita tengok. Tadi tu satu kan. Baik. Jawapan yang betul C dan D. Ya, slide ni dia ada. Jadi jawapan yang betul adalah C dan D. Apa lagi satu sebab penyerahan dibuat? Sebab pertama memenuhi kepentingan British. Sebab kedua, SBUP menghadapi masalah kewangan. Sebab ketiga, Meneruskan dasar British. dia meneruskan dasar British dan hubungan luarnya. Okey, nombor 3, kita panggil Aisyah. Cikgu. 26 Jun. 26. 26 Jun. Okey, pandai semua anak-anak saya. Sejak duduk rumah makan kuih raya ni semua jadi pandai-pandai. Ya. Baik, kita sambung dengan tajuk 4.7. Kita nak habiskan dan untuk makluman awak ni, besok ada sejarah tak ada kan? Hari ni saya tengah tengok jadual saya dekat dinding tu. Hari Khamis. Hari Khamis ya. Hari Khamis kita nak bagi ujian. Ujian bab 4. Keseluruhan bab 4. Okey? Jadi kita akan buka talian tu di dalam WhatsApp sajalah ya. Awak jawab dan awak hantar. Kita tidak ada Google Meet, tapi pada waktu sejarah tu saya akan standby. Saya boleh je buka Google Meet sebab data saya okey kan. Dia takut awak ni tak cukup data. Jadi saya akan standby untuk awak buat ujian tu. Dan kejujuran amatlah penting. Ya? Boleh ke jujur ni? Jadi saya dah beritahu, tolong baca keseluruhan bab 4. Okey, kita sambung dengan 4.7. Kita habiskan ya bab 4 ni. Tak habis, panjang tu. Ya? 4.7 ni adalah reaksi ya. Apa yang dia fahamkan dengan reaksi ni, Emily? Apa yang anda faham dengan reaksi? Emily? Emily pun dah tak ada? Ya cikgu. Apa dia? Awak ni selalu macam angau angau je. Kelas pun angau. Dalam WhatsApp lagi, dalam line lagi lah. Ya? Saya tanya apa maksud reaksi? Apa maksud reaksi? Ya, Emily? Reaksi bermaksud Tindak balas. Tindak balas ya, tindak balas. Ini dia pergi mana? Gelap-gelap pun hilang. Okey, jadi kita lihat apakah reaksi penduduk Sabah apabila hendak diserahkan kepada British. Saya nak tanya balik sedikit tentang Sarawak. Okey. Siapa yang tak panggil ni ya? Azurin saya dah panggil belum ya? Azurin. Apa reaksi penduduk Sarawak apabila mereka dapati mereka kena diserahkan kepada British? Mengadakan persidangan. Tindak balas yang orang kata nyata, yang jelas. Are they happy? Are they not happy? Diorang menentang penyerahan Sarawak.
Ya, dia orang menentang penyerahan Sarawak. Ya, mereka tak setuju dan penentangan itu mereka suarakan dengan cara yang macam mana? Bagaimana mereka menyuarakan penentangan tersebut? Azwa. Macam mana mereka menyuarakan penentangan tersebut? Azwa? Ya. Apa mereka buat? Mengadakan persidangan. Persidangan dari tadi ni Paling hebat sekali apa mereka buat? Meletakkan jawatan. Paling hebat lagi, apa mereka buat? Bantahan. Bantahan paling hebat mereka buat apa? Orang lain pun boleh jawab. Orang lain pun boleh try answer. Paling hebat lagi apa mereka buat? Mereka telah, saya minta awak tonton wayang ni, tak tonton lah ni kan? Cikgu mereka bunuh orang. Mereka telah mengadakan satu peristiwa yang dikenal sebagai peristiwa apa? Sungkit berdarah. Sungkit berdarah, dan peristiwa sungkit berdarah ni telah difilmkan dengan nama filmnya Warkah Terakhir. Dah tonton belum? Belum. Ya, saya telefon Astro so tayangkan untuk awak beberapa free sikit tengok ya. Kenalah tonton kan. Cuba tengok macam mana boleh buat ya. Jadi kita tengok peristiwa sungkit berdarah itu menunjukkan betapa orang Melayu di Sarawak tidak setuju dengan penyerahan Sarawak kepada British. Baik, kita pergi jauh sikit. Kita pergi ke tanah Melayu. Selepas BMA diperkenalkan, BMA kemudian digantikan dengan Malayan Union. Okey? Apakah tindak balas orang Melayu terhadap Malayan Union ni? Apa dia nak panggil ni ya? Yang Chen. Yang Syazwani belum jawab lagi. Syazwani. Apa tindak balas orang Melayu terhadap pelaksanaan Malayan Union di tanah Melayu? Syazwani? Ya. Saya kalau tanya Pak Azalia kan, berebut jawab. Tanya Pak Kasia ni, Allah saya boleh tertidur. Ya, apa dia? Dia membawa kes Melayu Union ke Mahkamah Tinggi England. Dengan kata lain, orang Melayu telah membantah. Jadi dalam bab 4 ni awak akan lihat satu peristiwa yang berlaku di tanah Melayu bila Malayan Union diperkenalkan. Ya, orang Melayu telah membantah. Peristiwa yang kedua awak lihat ialah penyerahan Sarawak yang mana orang Melayu tetap membantah. Tetapi tak sama macam Malayan Union. Malayan Union ini tidak dilaksanakan, tetapi Sarawak tetap diserahkan. Betul tak? Betul atau tidak? Mesti betul lah. Okey. Janganlah pensi sangat ya, sebab kita kena ada dua hala. Tidak karang, tidak jadi PDPC. Okey, jadi penyerahan Sabah dibuat pada 15 Julai 1946. Tidak mendapat penentangan daripada rakyat tempatan, ya, tidak mendapat penentangan. Hebat kan Sabah ni, ya, tak ada yang menentang langsung, ya. Jadi sebab pertama tidak ada penentangan itu adalah kerana dasar British. Yang kedua adalah kerana kepentingan sosioekonomi penduduk tempatan. Jadi ada dua sebab mengapa orang-orang Sabah ini tidak menentang, ya, Sabah ya, tidak menentang. Okey, kita lihat sebab yang pertama, iaitu dasar British. Dasar British yang pertama ialah British telah menindas, ya, kegiatan berpersatuan di Sabah.
Maksudnya dia tak bagi persatuan-persatuan ini bergerak cergas di Sabah. Jadi kalau dah tak cergas macam mana nak menentang? Ya, macam sekolah awak lah, bukan sekolah saya, sekolah awak. Ada persatuan bahasa Melayu, persatuan bahasa Inggeris, tapi persatuannya tak aktif. Sebab murid-muridnya tak aktif. Ya, sebab murid-murid ingat persatuan tu cikgu yang punya, jadi cikgu lah yang kena aktifkan. Tapi murid ni lupa persatuan tu murid yang punya. Jadi murid lah yang kena aktifkan. Berbalik dekat Sabah ni, kita lihat kegiatan berpersatuan ini telah ditindas oleh British. Okey. Dan kita lihat di Sabah ni dia susah nak ada satu persatuan mewakili semua kumpulan etnik. Sebab di Sabah ni dia ada perbezaan bahasa yang banyak. Ada banyak bahasa berbeza. Sebab dia ada etnik yang berbeza. Ya, ada Kadazan, ada dusun dan sebagainya. Budaya mereka juga tak sama. Cara hidup mereka. Budaya ni adalah cara hidup. Kepercayaan pun tak sama. Ada yang Kristian, ada yang Islam kan. Jadi susah untuk diwujudkan satu persatuan untuk semua. Berbeza dengan tanah Melayu. Ya, kita tengok memang ada persatuan-persatuan negeri di tanah Melayu. Persatuan Negeri Perak, Negeri Pahang kan. Tetapi peristiwa Malayan Union telah menyebabkan orang Melayu pada ketika itu bersatu. Ya, di Sabah ni walaupun ada penyerahan Sabah tapi tak mampu nak menyatukan mereka. Sebab perbezaan mereka ni sangat ketara. Yang keempat ialah perbezaan dari segi tempat tinggal. Ada yang tinggal kat dalam atas laut, benda dia kan. Okey, jadi kegiatan ekonominya juga berbeza. Jadi adalah susah untuk menghimpunkan kesemua etnik ini dalam satu kumpulan. Dia tak macam di tanah Melayu. Orang Melayu dapat bersatu di bawah di bawah UMNO. Okey? Walau bagaimanapun, walaupun ditindas oleh British, ada jugalah persatuan di Sabah ni seperti PAS-PAS, Persaudaraan Melayu di Sabah dan Barisan Pemuda di Sabah yang dipanggil BARIP. Ya. Okey. Cikgu, tindas Ya. tu tindas. Ditindas tu makna ditekan. Makna ditekan, dia tidak bagi dia cergas bergerak. Dia orang kontrol dia, jangan bagi dia aktif. Faham? Oh, okey. Okey. Baik. Jadi antara persatuan yang ada ni tadi kita dah cakap ada 3 ni kan. Jadi persatuan ni pula dia bertujuan untuk membaiki keadaan ekonomi dan politik kaum Bumiputera ya. Bergerak aktif dalam kesedaran berpolitik dan British bimbang. Jika persatuan ni terus aktif, persatuan-persatuan ini akan menggugat kedudukan British. Udahlah British memang hendakkan Sabah kan. Jadi British mula mengawasi persatuan-persatuan ini dan bertindak secara halus untuk menindas persatuan-persatuan tersebut. Seterusnya melumpuhkan persatuan tersebut. Okey, cara halus yang digunakan oleh British itu apakah caranya? Pertama, dialah British telah menawarkan jawatan kenaikan pangkat kepada ahli persatuan. Ya, mana-mana ahli yang dia nampak aktif, dia bagi naik pangkat, lepas tu dia pindahkan. Jadi persatuan itu tidak boleh maju, tidak boleh aktif. Ya, yang kedua dia pindahkan ahli atau pemimpin yang aktif ke dalam gerakan berpersatuan ke bandar yang lain. Ya, jadi macam mana ahli-ahli tu nak maju ke depan sedangkan pemimpinnya sudah tidak ada. Okey, jadi kesannya kegiatan berpersatuan itu menjadi lemah sebab satu tak ada duit. Ya, yang ada duit ni dipindahkan. Ya, kurang pula pemimpin yang berkebolehan. Sebab asal British nampak je ahli yang bagus dalam persatuan itu, dia akan ambil tindakan secara halus. Okey, kita lihat apakah tindakan yang dibuat oleh British ya. Pertama kita tengok dalam BARIP ni ya. Dalam BARIP ni ada pemimpin panggilan Muhammad Yusof Jamil Umar. Tindakan halus yang diambil oleh British ialah
dia telah dihantar berkursus ke SITC. Di mana letak SITC ni? Mana letak SITC ni? Letaknya di kamu malu je jadi orang Perak lah. Nak belajar SITC ni bab 2. Apa tu SITC? Sultan Idris Kuala Kangsar. Masya Allah. Sultan Idris Training College. Kat mana tu? Upsi. Upsi sekarang di Tanjung Malim. Dia dulu dipanggil kolejnya, sekarang dah naik taraf jadi universiti. HM Salim ditawarkan bekerja dengan kerajaan. Mando Sharif dihantar balik ke Indonesia. Imam Suhaili Yaakob dihantar pindah ke Labuan. Seruji Yaakob menyertai pertubuhan yang lain. Jadi macam mana Barik ni nak bergerak aktif? Dia tak boleh lah. Sebab ada je pemimpin, British ambil tindakan. Begitu juga kita lihat dalam PKML ni. Pemimpin Parti Kebangsaan Melayu Labuan. Misalnya Tengku Nordin. Ya, dia dipindahkan ke Jesselton. Ditawarkan bekerja di Treasury Jesselton sebelum pulang ke Tanah Melayu. Zakaria Gan, ya, ditukarkan ke Jesselton. Walaupun ada Gan tak mampu nak lawan. Ya, Apong Kerahu. Nama sedap lah, Apong Kerahu. Ditukarkan dari daerah Tawau ke daerah Sandakan. Jadi inilah kita kata tadi, tindakan secara halus yang dibuat oleh British untuk melemahkan persatuan-persatuan yang mula aktif. Jadi macam mana persatuan-persatuan ini nak memimpin orang Sabah menentang penyerahan Sabah? Memang taklah kan? Okey. Dasar British ini menyebabkan dasar British tadi menyebabkan peluang dalam pentadbiran adalah terhad. Jadi pemimpin ini tak ada peluang, tak ada pengalaman dalam pentadbiran. Jadi macam mana dia orang nak berjuang untuk mengubah keadaan? Sebab pengalaman mereka tak ada, pengetahuan pun tak ada. Disebabkan oleh dasar British tadi. Sebab yang kedua adalah kepentingan sosioekonomi penduduk tempatan. Ada penduduk ni dia kata tak perlulah kita menentang kan. Biar je lah Sabah ni dibagi kepada British. Nampak duit yang jatuh dia. Sebab dia kata apa? Kalau Sabah diserahkan ke dalam British, kepada British, tentu British akan ambil mereka bekerja niagaan. British akan majukan lagi perdagangan. Ya, dan akan British tu hendakkan satu semua kena merdeka kan. Jadi nak bukan Sabah, tapi orang Sabah ni lihat kalau Sabah ni diperintahkan perdagangan dan pentadbiran kepada tahuannya pun. Kerana sekarang nak bagi kepada British pun mereka tak faham. Ya, sebab mereka ni tidak ada pengalaman dalam pentadbiran. Mereka ini mempunyai pendidikan yang terhad. Latar belakang pendidikan mereka pun terhad. Jadi mereka tak ada ilmu tentang semua ini. Maka mereka tak boleh lawan. Itu sebabnya awak kena pergi sekolah, kena dapatkan ilmu pengetahuan supaya tidak mudah ditipu. Ya, supaya awak memperjuangkan nasib bangsa awak dan nasib diri awak tu dulu sebelum awak dapat berjuangkan untuk nasib bangsa awak. Ya. Okey, jadi gelombang kebangkitan nasionalisme di Sabah berlaku apabila British memperkenalkan langkah ke arah berkerajaan sendiri di Sabah. Ya, bila British nak bagi kemerdekaan barulah mereka ada sedikit kesedaran.
Okey. Baik, ada soalan tak tentang dua tajuk ni, 4.6 dan 4.7? Ada tak? Okey, kalau tak ada, saya nak jawab-jawablah soalan ni. Ya, baik, siapa nak jawab? Kita bagi peluang kepada yang nak menjawab. Ingat ya, kita tak ada exam ni lah. Jadi apakah respon yang awak tunjukkan, itulah yang saya akan value awak. Ya, nama pun PTS kan? Pentaksiran berasaskan sekolah. Jadi siapa nak jawab nombor 1 ni? Okeylah, saya panggil Yang Cheng lah jawab. Cikgu saya nak Okey, jawab. Apa saya? Azwa. Okey, Azwa. Nombor 1, 3 dan 4. D. Antara berikut tindakan yang dikenakan terhadap pemimpin barik. Kalau salah, awak kena bagi saya kuih raya. Okey. 3 dan 4. Nasib baik saya tak janji saya bagi awak kuih raya kan? Okey, soalan 2. Siapa nak jawab? Dan. Okey. Siapa nak jawab? Cikgu B. Siapa yang cikgu tu? Yes. Okey, jawapan? B. Boy. Bukan sebab penduduk tempatan tidak menentang. Kita adakah mereka setia kepada British? Tidak. Ya, mereka ni tak tahu pun. Dia tidak tahu menahu sebenarnya. Adalah mereka ni menindas kan. Okey. Kesimpulannya ya, sebelum kita menutup tirai bab 4 ni, seperti yang saya cakap tadi, dalam bab 4 ni ada 3 peristiwa yang awak kena tahu. Yang satu adalah peristiwa yang menunjukkan kebangkitan orang Melayu apabila Malayan Union diperkenalkan. Dan Malayan Union ini tidak jadi diperkenalkan oleh British di tanah Melayu. Peristiwa yang kedua ialah di Sarawak, apabila Sarawak diserahkan kepada British. Ya, dan dalam peristiwa ini kita dapati orang Melayu gagal nak mempertahankan Sarawak. Ya, sebab apa dia gagal? Nanti saya nak bagi kerja lah, so awak cari membandingkan dua peristiwa ini. Satu Melayu, satu di Sarawak. Okey, di peristiwa yang ketiga pula adalah peristiwa yang melibatkan Sabah. Ya, di mana penyerahan Sabah ni tidak mendapat penentangan daripada orang-orang Melayu. Ya. Tengok anak saya kacau saya di situ. Okey. Dasar British selepas perang terhadap tanah Melayu ni menyebabkan akhirnya muncullah gelombang kebangkitan nasionalisme untuk membebaskan tanah air daripada belenggu penjajahan. Ya. Sebab itulah ada perjuangan ke arah kemerdekaan. Ini kita akan lihat dalam episod akan datang. Okey, sekian. Terima kasih. Baik, ada ke sebarang persoalan nak tanya? Sebelum saya tutup Google Meet, saya bagi kerja di dalam WhatsApp. Ada? Ada 2 kerja kita akan buat. Mana kerja saya? Okey, kalau tak ada, kerja yang pertama ialah Word Wall dan yang kedua Google Form. Word Wall ni 3 soalan saja, Google Form ni pun 3 soalan saja. Jadi tak ada masalah, ada 15 minit lagi untuk awak selesaikan. Sekian, terima kasih. Jika tidak ada sebarang soalan. Ada tak ada? Ada soalan tak? Tak ada. Okay, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.